Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar. Antara malam-malam Ramadan, satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar sangat diberkati dan merupakan malam kebaikan. Dalam Al-Quran yang suci telah diberitahu bahawa Lailatul Qadar adalah lebih afdal daripada 1000 bulan. 1000 bulan adalah sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sungguh bertuahlah orang mendapat taufik untuk beribadat pada malam itu. Siapa yang dapat beribadat pada suatu malam tersebut, seolah-olah dia telah menghabiskan masa selama 83 tahun 4 bulan lebih dalam keadaan beribadat. Keadaan yang lebih itu pun tidak diketahui berapa bulan yang lebih afdal daripada 1000 bulan. Pada hakikatnya, ini adalah satu nikmat yang sangat besar bagi mereka yang tahu menghargainya. Lailatul Qadar adalah hadiah yang tidak ternilai yang telah dikurniakan. Terdapat satu hadis dalam kitab Durri Mansur yang diriwayatkan oleh Hazrat Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Lailatul Qadar hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatku sahaja. Umat-umat sebelum ini tidak mendapatnya. Terdapat berbagai-bagai riwayat untuk menerangkan sebab pengurnian itu. Dalam setengah hadis diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat umur umat terdahulu sangat panjang, sedangkan umur umat baginda adalah sangat pendek. Adalah tidak mungkin untuk mereka menyamai ibadat umat terdahulu. Oleh kerana itu, Nabi yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala telah bersedih untuk mengimbangkan keadaan itulah malam tersebut telah dikurniakan. Seandainya sesiapa yang bertuah memperoleh malam tersebut 10 kali sahaja dalam hidupnya dan menghabiskan malam itu dengan beribadat, maka seolah dia telah menghabiskan masa lebih daripada 833 tahun dan 4 bulan. Ini 833 tahun 4 bulan dalam ibadat yang sempurna. Dapat diketahui juga daripada setengah riwayat yang lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang telah menghabiskan 1000 bulan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan itu, para sahabat telah mula cemburu. Untuk mengatasinya lah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Dalam satu riwayat yang lain dinyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyebut mengenai 4 orang, iaitu Hazrat Ayub alaihissalam, Hazrat Zakaria alaihissalam, Hazrat Hizkil alaihissalam dan Hazrat Yusha alaihissalam, yang masing-masing telah beribadat selama 80 tahun dan tidak menderhaki Allah Subhanahu wa taala walau sekelip mata pun. Perkara ini telah menjadikan para sahabat kehairanan. Lalu Hazrat Jibril alaihissalam pun datang mendengarkan surah Al-Qadar. Selain itu, ada juga riwayat-riwayat yang lain. Biasanya sebab berlaku perselisihan dalam riwayat-riwayat ini kerana berbagai-bagai kisah berlaku pada satu masa yang sama, kemudian barulah ayat diturunkan. Maka ayat itu boleh dikaitkan dengan semua kisah tersebut. Walau apa jua bentuk asbabun nuzul sekalipun, namun Lailatul Qadar tak merupakan satu kurniaan yang sangat besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tersebut ialah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan untuk beramal pada malam itu pun adalah dengan taufiknya. Sepatutnya kita cemburu terhadap para ahlullah yang telah berkata, sejak dari balik lagi saya tidak pernah terlepas daripada beribadat dalam Lailatul Qadar. Walau bagaimanapun, berlaku perselisihan yang terlalu banyak di kalangan orang Islam dalam menentukan malam tersebut. Hampir mencecah 50 pendapat, dan untuk meliputi kesemua sekali adalah sukar. Hanya pendapat-pendapat yang masyhur saja akan disebutkan nanti. Kelebihan malam tersebut telah dinyatakan dalam kitab-kitab hadis dengan berbilang riwayat dalam berbagai-bagai bentuk, yang sebahagiannya yang akan disebutkan nanti. Oleh kerana kelebihan malam tersebut dinyatakan dalam Al-Quran yang suci, bahkan satu surah yang tersendiri telah diturunkan berkenaan dengan malam itu, maka adalah wajar pertama sekali dituliskan tentang tafsir surah tersebut.
Terjemahan ayat-ayat itu telah dipetik dari kitab Bayanul Quran karangan Hazrat Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullahi alaih, dan tafsirannya diambil daripada berbagai-bagai kitab lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan dan kebesaran. Al-Quran yang suci telah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam tersebut. Satu perkara ini pun sudah cukup untuk menyatakan fadilat malam itu. Sungguh pun malam Lailatul Qadar mengandungi pelbagai fadilat yang lain serta mengandungi keberkatan. Namun sesuatu yang begitu agung sekali ialah Al-Quran yang suci telah diturunkan pada malam ini. Kemudian untuk menambahkan lagi minat kita, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa ma adraka ma lailatul qadr?" Dan adakah engkau mengetahui apakah kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Yakni, adakah kamu mengetahui akan kebesaran dan kelebihan malam tersebut? Betapa banyak kebaikan dan besar fadilat yang terkandung pada malam itu. Dan kemudian barulah disebut berapa kelebihannya. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni sebanyak mana pahala yang didapati dengan beribadat selama 1000 bulan, maka lebih dari itu lagi pahala yang akan didapati apabila beribadat pada Lailatul Qadar. Bahkan berapa banyak yang lebih itu pun tidak diketahui. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara. Alami Razi rahmatullahi menulis bahawa pada permulaannya apabila para malaikat melihat kamu, maka mereka telah meluahkan kebencian terhadap manusia dan telah berkata kepada Allah yang Maha Tinggi, adakah engkau akan menciptakan sesuatu yang akan melakukan kerosakan dunia dan akan menumpahkan darah? Selepas itu apabila kedua-dua ibu bapa melihat kamu pada permulaan, iaitu ketika kamu dalam keadaan zamani, mereka juga telah membenci kamu sehingga jika terkena pada kain maka kain itu akan terus dibasuh. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala telah berikan bentuk yang lebih baik daripada itu, ibu bapa pun mula mengasihi dan menyayangimu. Pada malam ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kamu sibuk dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya. Maka para malaikat pun turun untuk memohon kemaafan atas ungkapan yang terdahulu. Ada beberapa pendapat ulama tafsir tentang makna ruh. Yakni, pertama, pendapat kebanyakan ulama ialah seperti yang ditulis di atas, iaitu makna ruh yang dimaksudkan ialah Jibril alaihissalam. Alama Razi rahmatullahi menulis bahawa pendapat inilah yang lebih sahih disebabkan keutamaan Jibril alaihissalam, maka dia telah disebutkan secara khusus setelah malaikat-malaikat lain disebutkan. Kedua, setengah yang lain pula berpendapat yang dimasukkan dengan ruh ialah satu malaikat sangat besar, iaitu seluruh langit dan bumi di hadapannya sebesar satu suap sahaja. Ketiga, pada pendapat sebahagian yang lain pula ruh bermaksud satu kumpulan para malaikat yang khas yang hanya dapat dilihat oleh malaikat-malaikat lain pada Lailatul Qadar sahaja. Keempat, ruh adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang juga makan dan minum, tetapi bukanlah malaikat dan bukan juga manusia. Kelima, ini dimasukkan dengan ruh adalah Hazrat Isa alaihissalam yang turun bersama para malaikat untuk melihat amalan cemerlang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keenam, ruh adalah rahmat Allah yang khas. Jadi maksud ayat Al-Quran di atas ialah pada malam itu para malaikat akan turun dan selepas mereka rahmat aku yang khas pula akan turun. Selain pendapat-pendapat ini, ada beberapa pendapat lain lagi, tetapi pendapat yang pertama adalah lebih masyhur. Dalam kitab Sunan Baihaqi diterangkan, Hazrat Anas radhiyallahu meriwayatkan sebuah hadis bahawa pada malam Lailatul Qadar, Jibril alaihissalam akan turun bersama satu kumpulan malaikat dan mereka akan mendoakan rahmat untuk sesiapa sahaja yang dilihat sedang sibuk berzikir dan melakukan ibadat-ibadat yang lain.
Ditulis dalam kitab Mazahir Haq bahawa pada malam itulah para malaikat telah dijadikan, dan pada malam itu juga unsur-unsur kejadian Adam AS telah dihimpunkan, dan pada malam itu jugalah pokok-pokok ditanam di dalam syurga. Di samping itu terdapat banyak riwayat yang menyatakan bahawa doa dan lain-lain amalan dikabulkan pada malam itu. Dalam kitab Durri Mansur terdapat riwayat yang menyatakan bahawa pada malam itulah Hazrat Isa AS telah diangkat ke langit, dan pada malam itu jugalah taubat Bani Israel telah diterima. Salamun hiya hatta matla'in fajr. Sejahteralah malam yang berkat itu sehingga terbit fajar. Yakni para malaikat akan terus memberi salam sejahtera kepada orang-orang Islam. Setiap kumpulan malaikat akan bersilih ganti datang dan pergi sebagaimana yang dijelaskan dalam sesetengah hadis. Ataupun maksud ayat itu ialah keseluruhan malam itu penuh dengan kesejahteraan, terpelihara daripada segala jenis keburukan dan kerosakan. Keberkatan ini tidak dikhaskan untuk mana-mana bahagian malam tersebut, bahkan berterusan hingga ke subuh. Selepas membentangkan surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menyebutkan berbagai-bagai bentuk fadilat yang terdapat pada malam itu. Maka tidak perlu lagi untuk mengemukakan hadis-hadis. Namun begitu dalam hadis-hadis pun banyak disebutkan tentang kelebihan malam Lailatul Qadar. Hadis pertama daripada Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang beribadat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, yakni berniat untuk mendapatkan ganjaran, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Keterangan maksud beribadat ialah mendirikan solat. Termasuk dalam pengertian itu juga ialah sibuk dengan lain-lain ibadat seperti tilawah Al-Quran, zikir dan sebagainya. Maksud mengharapkan ganjaran ialah tidak berdiri kerana menunjuk-nunjuk dan lain-lain niat yang buruk, melainkan dengan penuh ikhlas berdiri semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga niat untuk mendapatkan ganjaran. Khattabi rahmatullahi alaih berkata bahawa maksudnya ialah dengan meyakini ganjaran yang akan didapati. Maka seseorang berdiri dengan hati yang gembira, bukannya dengan merasakan ibadat itu sebagai beban, lantas berdiri dengan perasaan yang malas. Sememangnya satu perkara yang nyata ialah bahawa setakat mana kuatnya keyakinan dan kepercayaan terhadap ganjaran pahala, sebanyak itulah mudah untuk menanggung segala kesusahan dalam beribadat. Inilah sebabnya sejauh mana seseorang itu maju dalam menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak itulah dia lebih bersungguh-sungguh dalam ibadat. Perlu juga diketahui bahawa yang dimasukkan dengan dosa dalam hadis di atas dan hadis-hadis seumpamanya ialah dosa-dosa kecil. Kerana dalam Al-Quran apabila sahaja dosa besar disebutkan, maka bersamanya disebutkan juga kecuali mereka yang bertaubat. Berdasarkan perkara inilah para ulama telah sepakat ijma' bahawa dosa besar tidak akan diampunkan tanpa bertaubat. Jadi apabila sahaja dosa disebutkan dalam hadis, maka para ulama mengertikan dosa itu sebagai dosa kecil. Maulana Yahya rahmatullahi alaih berkata, ada dua sebab perkataan dosa kecil tidak disebutkan di dalam hadis-hadis. Pertama, seorang Islam tidak sepatutnya menanggung sebarang dosa besar, kerana keadaan orang Islam sebenar ialah apabila dia melakukan dosa besar, dia tidak akan tenang sehinggalah dia bertaubat daripada dosa tersebut. Kedua, apabila datang peluang seperti itu, contohnya Lailatul Qadar, dan seseorang itu melakukan ibadat dengan harapan untuk mendapatkan ganjaran, maka penyesalan ke atas amalan buruknya menjadi sesuatu yang lumrah. Sememangnya itulah hakikatnya. Oleh itu dengan sendirinya taubat telah terlaksana, kerana hakikat taubat yang sebenar ialah menyesal di atas apa yang telah berlaku dan berazam untuk tidak melakukan dosa itu lagi pada masa akan datang. Oleh kerana itulah, maka bagi seseorang yang telah melakukan dosa besar, apabila datang Lailatul Qadar atau mana-mana mustajab yang lain, sangat penting baginya melafazkan taubat dengan sepenuh jiwa raga dan keteguhan hati supaya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna
tertumpu kepadanya, agar segala dosa sama ada yang kecil ataupun yang besar terampun. Sekiranya kamu ingin ingat, sertakanlah hamba yang berdosa ini dalam doamu yang tulus itu. Hadis kedua, Hazrat Anas radhiyallahu anhu berkata, telah masuk bulan Ramadan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kamu. Dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang terlepas daripadanya, maka dia telah terlepas daripada segala kebaikan, dan tidaklah terlepas daripada kebaikannya kecuali dia yang benar-benar rugi. Keterangan, sebenarnya tidak syak lagi terhadap kerugian seseorang yang memusnahkan nikmat yang sedemikian besar dengan tangannya sendiri. Pekerja-pekerja kereta api pun sanggup berjaga malam hanya untuk mendapat beberapa sen. Apa susahnya untuk berjaga malam selama sebulan demi untuk mendapat ganjaran ibadat selama 80 tahun? Sebenarnya, semangat kesungguhanlah yang tidak lagi ada dalam hati. Seandainya sudah dirasai sedikit daripada keseronokannya, bukan lagi semalaman, malah beratus-ratus malam pun seseorang itu sanggup berjaga. Seorang penyair bermadah, dalam bercinta, kesetiaan dan kekasaran adalah sama. Semua perkara akan lazat kalau hati sudah seronok. Walaupun baginda telah diberitahu begitu banyak berita gembira dan janji-janji oleh Allah Subhanahu wa taala yang baginda sendiri meyakininya, pasti ada sesuatu yang begitu istimewa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolah begitu panjang sehingga kaki baginda menjadi bengkak. Kita pun turut berbangga dengan namanya dan mengaku sebagai umatnya. Sememangnya mereka yang menghargai perkara-perkara ini telah melakukan segala-galanya dan telah menunjukkan kepada umat sebagai contoh, sehingga tidak lagi peluang untuk orang lain berkata, siapakah yang dapat meniru kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapakah yang mampu melakukannya. Sebenarnya hatilah yang perlu dipupuk. Bagi orang yang berkesungguhan untuk mengalirkan sungai susu dari sebuah bukit pun adalah mudah. Kesungguhan beribadat seumpama itu adalah sukar untuk dihasilkan tanpa berkhidmat pada para ahlullah untuk mendapatkan tarbiyah. Seorang penjaga bermadah, kamu bercita-cita untuk membersihkan hati, maka khidmatilah para ahlullah. Permata ini tidak akan didapati dalam khazanah raja-raja. Apakah yang telah menyebabkan Hazrat Umar radhiyallahu anhu sebaik sahaja pulang ke rumah terus bersolah hingga ke subuh? Hazrat Utsman radhiyallahu anhu pula telah berpuasa sepanjang hari, akan menghabiskan malam dengan bersolah. Beliau hanya tidur sekejap pada bahagian permulaan dari malam. Beliau akan mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat solatnya. Dinukilkan daripada Abu Talib Maki rahmatullahi alaih dalam kitab Syarah Ihya bahawa telah sah dengan secara tawatur tentang 40 tabi'in yang telah bersolat subuh dengan wuduk isyak, dan antara mereka yang berterusan beramal dengan cara itu selama 40 tahun. Apabila Hazrat Syaddad rahmatullahi berbaring pada waktu malam, beliau akan mengalihkan badannya ke kiri dan ke kanan sepanjang malam hingga subuh. Beliau akan berkata, ya Allah, ketakutan api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku. Hazrat Aswad bin Yazid rahmatullahi pula tidak tidur langsung pada sepanjang Ramadan kecuali kejap je antara maghrib dan isyak. Dinukilkan tentang Hazrat Said bin Musayyab rahmatullahi bahawa beliau bersolat subuh dengan wuduk isyak selama 50 tahun. Hazrat Silah bin Asyam rahmatullahi akan bersolat sepanjang malam, dan apabila menjelang fajar beliau akan berdoa, tidaklah aku layak untuk berdoa meminta syurga. Hanya sekadar inilah permintaanku supaya engkau menyelamatkan aku dari neraka. Hazrat Qatadah radhiyallahu anhu mengkhatamkan seluruh Al-Quran pada setiap malam Ramadan. Sementara 10 malam terakhir beliau akan mengkhatamkannya setiap malam. Berita Imam Abu Hanifah rahmatullahi bersolat subuh dengan wuduk isyak selama 40 tahun berturut-turut adalah begitu masyhur sehingga penolakan kisah ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sejarah. Apabila ditanya, bagaimanakah Tuan mendapat kekuatan itu?
Beliau menjawab, saya telah berdoa dengan satu cara yang khusus melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya tidur sekejap pada tengah hari dan berkata, terdapat kenyataan tentang tidur pada tengah hari ini dalam hadis, yakni beliau tidur pada setengah hari pun kerana ingin mengikuti sunnah. Semasa membaca Al-Quran, beliau akan menangis begitu sekali sehingga jiran-jirannya akan merasa kasihan terhadapnya. Pernah satu ketika beliau telah menghabiskan sepanjang malam dengan menangis sambil membaca ayat, "Lis-sa'atu mau'idahum was-sa'atu adha wa amar." Bukan kekalahan itu sahaja, bahkan hari kiamatlah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan sepenuh-penuhnya, dan azab siksa hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit. Surah Al-Qamar ayat ke-46. Ibrahim Adham rahmatullahi pula sepanjang Ramadan tidak akan tidur sama ada siang ataupun malam. Imam Syafi'i rahmatullahi pula sepanjang Ramadan mengkhatamkan 60 kali Al-Quran dalam solahnya, sama ada pada waktu siang ataupun malam. Selain itu, ada ratusan lagi kisah-kisah mereka yang beramal dengan ayat "Ma khalaqtul jinna wa insan illa liya'budun." Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat ke-56. Kisah-kisah di atas membuktikan bahawa tiada apa-apa kesusahan bagi orang yang ingin melakukan amal. Ini semua adalah kisah-kisah orang terdahulu. Zaman yang rusak ini pun masih ada mereka yang beramal seperti orang-orang terdahulu, dan masih ada pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak setanding dengan mujahadah orang-orang terdahulu, tapi sesuai dengan keadaan zaman sekarang dan sesuai juga dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Keinginan untuk rehat dan bersenang-senang tidak menghalang kesungguhan mereka di dalam beribadat, dan tidak juga kesibukan dunia menyikat perjalanan ibadat mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, lapangkanlah masamu untuk beribadat kepadaku, nescaya aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan, dan aku akan hapuskan kefakiranmu. Jika tidak, aku akan penuhkan dadamu dengan berbagai-bagai kesibukan, dan kefakiran tidak akan hilang." Segala yang kita lihat berlaku setiap hari adalah bukti yang tepat terhadap kebenaran sabdaan ini. Hadis ketiga, daripada Hazrat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba Lailatul Qadar, turunlah Jibril alaihissalam bersama satu kumpulan malaikat memohon rahmat ke atas setiap hamba Allah yang sedang berdiri atau duduk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tiba hari raya itu, Aidilfitri, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan mereka kepada para malaikatnya. Dia berfirman, "Wahai malaikatku, apakah balasan seorang pekerja yang telah menyempurnakan kerjanya?" Mereka berkata, "Wahai Tuhanku, balasannya ialah disempurnakan ganjarannya." Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, "Wahai malaikatku, hamba-hambaku lelaki dan perempuan yang telah menyempurnakan perintahku ke atas mereka, kemudian mereka keluar sambil melakukan doa, demi kemuliaan dan kehebatanku, kemurahan dan ketinggianku, dan demi kedudukanku, pasti aku menerima doa-doa mereka." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pulanglah kamu, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu dan telah kutukarkan segala keburukan kamu kepada kebaikan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu mereka pun pulang dalam keadaan terampun. Keterangan, kedatangan Jibril alaihissalam bersama para malaikat dinyatakan juga dalam Al-Quran sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Banyak hadis juga menyebut tentang perkara ini. Dalam hadis yang terakhir pada kitab ini nanti akan diterangkan secara terperinci tentang Jibril alaihissalam yang akan menyuruh para malaikat supaya pergi ke rumah orang-orang yang sedang berzikir
dan beribadat, lalu berjabat tangan dengan mereka. Dalam kitab Ghaliyatul Mawa'is terdapat petikan dari kitab Ghunyah hasil nukilan Syekh Abdul Qadir Jalaini rahmatullahi yang menceritakan hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dengan arahan Jibril alaihissalam itu, para malaikat akan bertebaran untuk bersalaman dengan orang-orang yang beriman, sama ada mereka di rumah yang kecil atau besar, di darat atau di laut. Para malaikat tidak akan masuk ke rumah-rumah yang ada anjing, khinzir, orang berhadas besar kerana zina, ataupun gambar-gambar manusia atau haiwan. Betapa banyak rumah orang Islam yang tergantung gambar sebagai perhiasan. Sebenarnya mereka merugikan diri mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri daripada memperoleh nikmat rahmat yang begitu besar. Orang yang menggantungkan gambar hanyalah seorang dua sahaja, tetapi oleh kerana dia menjadi punca terhalangnya malaikat rahmat masuk ke rumah itu, lalu dia turut merugikan seluruh ahli rumah. Hadis keempat, daripada Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada bilangan hari yang ganjil dari 10 malam terakhir daripada Ramadan. Keterangan, pada pendapat kebanyakan ulama, 10 hari terakhir bermula pada malam ke-21, dan ini adalah umum sama ada bulan itu mengandungi 29 hari ataupun 30 hari. Dari perkiraan ini dan berdasarkan hadis di atas, pencarian Lailatul Qadar hendaklah dilakukan pada malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Sekiranya bulan itu mengandungi 29 hari pun, maka malam-malam inilah yang masih dikatakan 10 hari terakhir. Walau bagaimanapun, Ibnu Hazm rahmatullahi berpendapat bahawa perkataan asyara membawa makna 10. Oleh itu, jika Ramadan mengandungi 30 hari, barulah cara perkiraan ini digunakan. Tetapi jikalau bulan Ramadan mengandungi 29 hari, maka 10 hari terakhir bermula pada malam ke-20, dan dengan perkiraan itu malam-malam ganjil untuk 10 hari terakhir menepati malam ke-20, 22, 24, 26 dan 28 Ramadan. Walau bagaimanapun, baginda telah beriktikaf pada malam Ramadan semata-mata mencari Lailatul Qadar, dan secara kebetulan bermula pada malam ke-21 Ramadan. Oleh itu, pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahawa malam ganjil untuk 10 hari terakhir bermula pada malam ke-21 adalah satu kemungkinan yang kuat dan merupakan pendapat yang lebih tepat, walaupun ada kemungkinan Lailatul Qadar pada malam-malam yang lain. Pencarian Lailatul Qadar berdasarkan kedua-dua pendapat itu hanya mungkin terjadi apabila kita berjaga setiap malam, bermula dari malam ke-20 sehinggalah ke malam raya dengan kerisauan untuk mendapat Lailatul Qadar. Untuk berjaga selama 10 atau 11 malam bukanlah satu perkara yang susah dan payah bagi mereka yang berharap untuk mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Seorang penyair bermadah, wahai Ufi, sekiranya hanya dengan tangisan dapat menemukan aku dengan kekasih, maka ratusan tahun pun sanggup ku tangiskan untuk bertemu dengannya. Hadis kelima, daripada Hazrat Ubadah bin Samit radhiyallahu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk memberitahu kami tentang Lailatul Qadar. Ketika itu ada dua orang lelaki daripada orang Islam sedang bergaduh. Maka baginda bersabda, aku telah keluar untuk memberitahu kamu tentang Lailatul Qadar, tetapi si fulan dan si fulan sedang bergaduh. Oleh itu penentuan Lailatul Qadar telah diangkat. Mudah-mudahan itu lebih baik bagi kamu. Maka carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Keterangan, ada tiga perkara yang perlu direnungkan dalam hadis ini. Pertama dan yang paling penting ialah pergaduhan merupakan satu perkara yang sangat buruk hinggakan penentuan Lailatul Qadar telah diangkat. Bukan setakat itu sahaja, malah pertelingkahan sentiasa menjadi sebab kehilangan berkat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sukakah aku memberitahu kamu satu perkara yang lebih afdal daripada solat, puasa, sedekah dan ibadat-ibadat lain? Para sahabat pun radhiyallahu anhum berkata, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubungan baik sesama kamu adalah perkara yang paling afdal, dan pergaduhan sesama sendiri adalah perkara yang mencukur agama. Yakni sebagaimana pisau mencukur rambut di kepala dengan sekali lalu, demikian juga pergaduhan sesama sendiri menghapuskan agama. Tidak perlulah disebutkan tentang ahli dunia yang lalai terhadap agama, sedangkan ramai antara mereka yang berwirid panjang-panjang dan mendakwa sebagai ahli agama pun setiap masa terlibat dalam pergaduhan sesama sendiri. Renungkanlah dengan teliti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan kemudian fikirkanlah keadaan agama orang yang sombong dan tidak mendapat taufik untuk mengalah demi untuk berdamai. Dalam bahagian pertama telah diterangkan tentang adab-adab berpuasa. Antaranya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjatuhkan maruah seseorang Islam adalah riba yang paling buruk dan paling keji. Namun demikian, semasa bergaduh kita tidak mempedulikan maruah seseorang Islam dan tidak juga menghiraukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Dan janganlah kamu berbantah-bantah, kalau tidak nescaya kamu akan menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Surah Al-Anfal ayat ke-46. Mereka yang setiap masa berfikir untuk menjatuhkan maruah orang lain, cubalah renungkan ketika bersendirian sebanyak mana mereka telah menjatuhkan kehormatan sendiri, dan setakat mana mereka menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang kotor dan jahil itu. Sementara kehinaan di dunia adalah satu perkara yang pasti berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memutuskan hubungan dengan saudara Islamnya selama 3 hari dan sekiranya dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia akan terus masuk ke dalam neraka. Satu hadis lagi berbunyi, pada setiap hari Isnin dan Khamis dibentangkan amalan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmatnya berkat amalan soleh dosa-dosa semua hambanya diampunkan, melainkan mereka yang syirik. Namun bagi dua orang yang bergaduh akan dikatakan, biarkanlah mereka selagi mereka tidak berdamai. Dalam satu hadis lagi diriwayatkan, pada setiap Isnin dan Khamis segala amal dibentangkan. Pada masa itu taubat daripada mereka yang bertaubat akan diterima, dan istighfar daripada mereka yang beristighfar juga akan diterima. Tapi bagi mereka yang bergaduh sesama sendiri, dibiarkan dalam keadaan mereka itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda, pada malam Bara'ah, ini nisfu Sya'ban, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada seluruh makhluk, dan pengampunan akan diberikan walaupun kerana alasannya sekecil-kecilnya. Walau bagaimanapun, dua orang tidak akan diampunkan, iaitu orang kafir dan orang yang menaruh hasad terhadap seseorang di dalam hatinya. Dalam hadis yang lain dinyatakan, terdapat 3 orang yang solah mereka tidak naik untuk diterima walaupun sejengkal dari atas kepala mereka. Antaranya ialah orang yang bergaduh sesama sendiri. Kitab ini bukanlah tempatnya untuk merangkumi semua riwayat tersebut, tetapi beberapa riwayat ditulis kerana kita semua bukan setakat orang awam, malah ahli agama serta mereka menjadi gelar orang mulia dan dianggap warak pun terlibat dengan perbuatan keji ini dalam majlis-majlis, perhimpunan-perhimpunan dan pertemuan-pertemuan mereka. Seterusnya penting juga untuk diketahui bahawa amaran itu semua adalah yang berkaitan dengan permusuhan dan pergaduhan kerana dunia. Tetapi untuk memutuskan hubungan dengan seseorang kerana apa-apa kefasikannya ataupun untuk membela mana-mana urusan agama adalah diharuskan. Pada suatu masa Hazrat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan satu hadis, lalu anak lelakinya telah mencelah dengan satu kata yang pada zahirnya membangkang hadis tersebut. Antara itu Hazrat Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak lagi bertegur dengannya sehingga ke akhir hayatnya. Terdapat juga kisah-kisah seumpama itu tentang para sahabat yang lain.
Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat tentang keadaan hati, dan Dia sangat mengenali sesiapa yang tidak bertegur sapa demi agama dan sesiapa pula yang disebabkan kedudukan, ketinggian dan kesombongan. Jika tidak, setiap orang boleh didakwa bahawa kedengkian dan kebenciannya adalah kerana agama. Perkara kedua yang dapat diketahui daripada hadis tersebut ialah hendaklah kita redha, menerima dan menyerahkan diri kepada hikmah ilahi. Walaupun pada zahirnya terangkat penentuan Lailatul Qadar menunjukkan terangkatnya satu kebaikan yang sangat besar, tetapi oleh kerana itulah Allah adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mungkin inilah yang lebih baik bagi kita. Ini adalah satu perkara yang sangat perlu direnungkan dan diambil pengajaran. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, setiap saat mengasihani hamba-Nya. Jika seseorang mengalami sebarang musibah akibat daripada amalan yang buruk, kemudian dengan sedikit sahaja tumpuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan atas kelemahannya, maka kemurahan Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya dan musibah tersebut dijadikan sebab kebaikan yang besar baginya. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu perkara pun yang sukar. Para ulama mengatakan bahawa dalam penyembunyian tarikh tersebut sebenar Lailatul Qadar pun terdapat beberapa hikmah. Pertama, sekiranya penentuan Lailatul Qadar masih kekal, maka banyak manusia cuai tidak akan mengambil berat langsung untuk beribadat pada malam-malam lain. Dalam keadaan sekarang, iaitu malam Lailatul Qadar tidak diketahui ketentuannya, mereka yang ada keinginan untuk beribadat akan mendapat taufik untuk bangun beribadat dengan anggapan bahawa mungkin malam inilah Lailatul Qadar. Kedua, ramai manusia yang tidak dapat hidup tanpa melakukan maksiat. Sekiranya sudah diketahui dengan tentunya bahawa malam itulah Lailatul Qadar dan masa seseorang itu memberanikan untuk melakukan maksiat, maka itulah satu keadaan yang sangat berbahaya. Pada suatu ketika Nabi SAW telah masuk ke masjid dan seorang sahabat sedang tidur. Maka Nabi SAW telah berkata kepada Hazrat Ali, bangunkanlah dia supaya dia pergi berwudu. Hazrat Ali pun telah membangunkannya. Kemudian beliau bertanya kepada baginda, Tuan, seorang yang selalu bersegera untuk membuat kebaikan, kenapa Tuan tidak membangunkannya sendiri? Baginda telah bersabda, mungkin dia akan mengingkariku, sedangkan pengingkaran terhadap perintahku adalah kufur. Mengingkari perintahmu tidak membawa kepada kufur. Demikianlah juga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Dengan rahmatnya, Dia tidak rela melihat seorang hamba yang walaupun sudah mengetahui tentang amalan yang agung itu, namun masih juga melakukan dosa. Ketiga, dalam keadaan Lailatul Qadar ditentukan, kalaulah ada mana-mana hamba yang secara kebetulan telah terluput malam tersebut, maka dia tidak akan berjaga lagi pada malam-malam yang lain disebabkan perasaan putus asa dan seumpamanya. Sekarang, dalam keadaan penentuan malam Lailatul Qadar tidak diketahui, setiap orang mudah untuk berjaga walaupun sekadar untuk 1 atau 2 malam. Keempat, bilangan malam yang dihabiskan untuk mencari Lailatul Qadar bagi setiap malam itu akan diberikan pahala yang berasingan. Kelima, Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada para malaikat akan ibadat hamba-hambanya dalam Ramadan, sebagaimana yang diketahui dari hadis yang pertama. Dalam keadaan sekarang ini, peluang untuk dibanggakan lebih lagi, kerana walaupun hamba itu tidak mengetahui Lailatul Qadar yang sebenar, pun masih dia berjaga sepanjang-panjang malam serta sibuk dengan beribadat hanya kerana ada kemungkinan berdasarkan andaiannya sahaja. Apabila hanya dengan ada kemungkinan begitu sekali dia berusaha, maka bagaimana pula keadaan usahanya jika dia diberitahu bahawa malam itulah Lailatul Qadar? Mungkin ada juga hikmah-hikmah yang lain adalah menjadi sunatullah. Apabila ada perkara-perkara yang penting seumpama itu, maka perkara itu akan disembunyikan. Lantaran itu Ismul Azam juga telah disembunyikan.
Demikian juga suatu waktu khas pada hari Jumaat yang doa dikabulkan turut disembunyikan. Begitu juga ada banyak lagi perkara lain yang seumpama ini. Mungkin juga akibat daripada pergaduhan tersebut, penentuan Lailatul Qadar bagi bulan Ramadan itu telah dilupakan. Kemudian disebabkan hikmah-hikmah lain yang telah disebutkan, ketentuan malam Lailatul Qadar telah dihapuskan untuk selama-lamanya. Perkara ketiga yang terdapat dalam hadis tersebut adalah 3 malam telah diberitahu bagi tujuan mencari Lailatul Qadar, iaitu malam ke-9, ke-7 dan ke-5, dengan menggabungkan pendapat daripada satu riwayat yang lain. Dapat dipastikan bahawa ketiga-tiga malam itu adalah antara malam-malam 10 akhir Ramadan. Namun demikian, selepas itu terdapat beberapa kemungkinan lain. Sekiranya 10 akhir itu dikira dari awal bilangannya, maka maksud hadis tersebut ialah malam ke-29, ke-27 dan ke-25. Jika dikira dari akhir dan bulan itu mengandungi 29 hari, maka kiraan itu menempati malam ke-21, ke-23 dan ke-25. Sekiranya bulan itu mengandungi 30 hari, maka kiraan itu menepati malam-malam ke-22, ke-24 dan ke-26. Selain kenyataan ini pun, masih terdapat banyak lagi perselisihan pada hadis-hadis dalam menentukan Lailatul Qadar. Justru itulah banyak perselisihan di kalangan ulama berkenaan malam Lailatul Qadar sehingga menjangkau hampir 50 pendapat. Pada pendapat ulama muhakkikin, ulama yang membuat kajian mendalam, alasan terdapat begitu banyak perselisihan dalam hadis-hadis adalah kerana malam tersebut tidak terkhusus pada mana malam tarikh tertentu. Bahkan malam itu berlaku pada malam-malam yang berlainan pada tahun-tahun berlainan, yang menyebabkan riwayat hadis-hadis juga berlainan. Pernah Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam berlainan bersesuaian dengan tahun tersebut, dan baginda sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan malam-malam tertentu pada setengah-setengah tahun yang lain. Lantaran itu ada satu riwayat daripada Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu bahawa pada suatu ketika sedang dibincangkan tentang Lailatul Qadar di dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapakah tarikh hari ini?" Diberitahu bahawa 22 hari bulan. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam ini." Hazrat Abu Zar radhiyallahu berkata, "Saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah Lailatul Qadar khusus pada zaman baginda sahaja atau akan berterusan selama zaman itu juga?" Baginda menjawab, "Lailatul Qadar akan berterusan hingga hari kiamat." Saya bertanya lagi, pada bagaimanakah dari Ramadan pada malam itu berlaku? Baginda bersabda, "Carilah malam itu pada 10 awal dan 10 akhir." Kemudian baginda telah sibuk dengan perkara lain. Apabila mendapat peluang, saya bertanya lagi, "Tuan, tolonglah beritahu dalam 10 malam itu, pada bagaimanakah malam itu didapati?" Rasulullah SAW menjadi begitu marah. Tidak pernah baginda begitu marah terhadap saya sebelum dan selepas itu. Kemudian baginda SAW bersabda, "Kalau itulah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa tidak terus diberitahu sahaja? Carilah malam itu pada 7 malam terakhir. Cukuplah. Selepas ini jangan tanya apa-apa lagi kepada saya." Baginda memberitahu kepada seorang sahabat yang lain secara tepat bahawa malam itu didapati pada malam ke-23. Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Pada suatu malam sedang saya tidur, saya bermimpi seorang berkata kepada saya, 'Bangunlah, ini Lailatul Qadar.' Saya pun bangun dengan segera dan pergi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dapati baginda sallallahu alaihi wasallam sedang bersolah. Malam itu adalah malam ke-23. Dapat juga diketahui pada setengah riwayat lain bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-24 secara tepat." Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, "Sesiapa yang berjaga malam pada sepanjang tahun akan mendapat menemui Lailatul Qadar, yakni Lailatul Qadar beredar pada sepanjang tahun."
Ada orang yang menyampaikan pendapat ini kepada Hazrat Ibnu Ka'ab radhiyallahu. Lalu pun beliau pun berkata, tujuan Ibnu Mas'ud adalah supaya orang ramai tidak berpada dengan beribadat pada satu malam sahaja. Kemudian dia telah bersumpah dan memberitahu bahawa malam Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27. Banyak lagi pendapat para sahabat dan tabi'in bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27 Ramadan. Inilah juga pendapat Hazrat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu. Sementara kajian Hazrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu pula ialah sesiapa yang berjaga malam pada sepanjang tahun akan dapat mengetahui Lailatul Qadar. Dapat diketahui daripada satu riwayat dalam kitab Durri Mansur bahawa itulah yang diberitahu kepada beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan imam-imam pula, pendapat yang masyhur di sisi Imam Abu Hanifah rahmatullahi ialah Lailatul Qadar beredar pada sepanjang tahun. Pendapat yang kedua ialah Lailatul Qadar beredar pada sepanjang bulan Ramadan. Imam Muhammad rahmatullahi dan Imam Abu Yusuf rahmatullahi pula menyatakan bahawa Lailatul Qadar berlaku pada salah satu malam-malam Ramadan secara tetap, tetapi malam tersebut tidak diketahui. Pendapat yang lebih patut diterima di sisi mazhab Syafi'i ialah Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-21. Imam Malik rahmatullahi dan Imam Ahmad rahmatullahi pula menyatakan bahawa Lailatul Qadar beredar pada malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan, iaitu pada tahun-tahun berlainan Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam yang berlainan. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa Lailatul Qadar lebih berkemungkinan berlaku pada malam ke-27. Syekhul Arifin Muhyiddin Ibnu Arabi rahmatullahi berkata, pada pandangan saya, pendapat mereka yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar beredar pada sepanjang tahun adalah lebih tepat. Ini adalah kerana saya telah menemui malam itu 2 kali pada bulan Syaban, sekali pada 15 Syaban dan sekali pada 19 Syaban, 2 kali pada 10 pertengahan Ramadan, iaitu pada malam ke-13 dan ke-17. Saya juga pernah menemui Lailatul Qadar pada setiap malam ganjil dari 10 malam akhir Ramadan. Oleh itu, saya yakin bahawa malam tersebut berubah-ubah di sepanjang tahun, tetapi lebih banyak berlaku pada bulan Ramadan. Hazrat Syah Waliullah rahmatullahi berkata bahawa Lailatul Qadar berlaku 2 kali setahun. Pertama ialah pada malam di mana hukum hakam Allah Subhanahu wa taala diturunkan, dan pada malam itulah Al-Quran telah diturunkan dari Lauh Mahfuz. Malam ini tidak terkhusus pada bulan Ramadan sahaja. Lailatul Qadar beredar sepanjang tahun, tetapi pada tahun Al-Quran diturunkan malam tersebut telah berlaku pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar yang kedua ialah pada malam kerohanian tersebar secara khusus. Para malaikat turun ke bumi dengan banyaknya dan syaitan-syaitan akan dijauhkan serta doa dan ibadat akan dikabulkan. Lailatul Qadar yang seperti ini berlaku pada setiap Ramadan, pada malam-malam yang ganjil dari 10 akhir Ramadan, dan sentiasa berubah-ubah. Maulana Yahya rahmatullahi berkata bahawa inilah pendapat yang lebih tepat. Walau bagaimana pun, sama ada sekali ataupun 2 kali, setiap orang yang perlu berusaha mencari Lailatul Qadar pada sepanjang tahun sesuai dengan keupayaan dan kesungguhan masing-masing. Sekiranya tidak mampu, maka carilah pada bulan Ramadan, dan kalau itu pun tidak mampu, maka hendaklah menganggap bahawa malam-malam 10 akhir Ramadan merupakan peluang yang paling bernilai. Sekiranya itu pun masih tidak mampu, maka janganlah dibiarkan malam-malam ganjil 10 akhir terlepas begitu sahaja. Dan kalaulah ini pun tidak mampu, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan, maka hendaklah menganggap malam ke-27 adalah peluang keemasan. Sekiranya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala seorang yang bertuah dimudahkan untuk mendapat Lailatul Qadar, maka segala nikmat dan keselesaan dunia yang dikorbankan tidak mempunyai apa-apa nilai jika dibanding dengan malam tersebut. Kalaulah tidak mendapat Lailatul Qadar pun, seseorang itu masih tidak terlepas daripada ganjaran. Solat berjemaah di masjid sepatutnya dianggap oleh setiap orang
sebagai satu perkara yang perlu diambil berat untuk disempurnakan pada sepanjang tahun, khususnya solat maghrib dan isyak. Sekiranya seseorang yang bertuah dapat menunaikan kedua-dua solat itu secara berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka betapa besar pahala berjemaah yang akan diperoleh. Betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam mana-mana amalan agama. Apabila usaha telah dilakukan walaupun tidak berjaya, ganjaran untuk usaha tersebut pasti akan diperolehi. Tetapi berapa ramaikah orang yang inginkan agama dan yang sanggup bermati-matian berusaha untuk agama? Sebaliknya, dalam berusaha untuk tujuan-tujuan keduniaan, sekiranya hasil yang dikehendaki tidak tercapai, maka usaha itu adalah sia-sia dan tidak berguna. Namun demikian, dalam keadaan itu pun, betapa ramai pula orang yang membinasakan harta dan diri untuk mendapatkan tujuan-tujuan keduniaan dan perkara yang sia-sia itu. Seorang penyair bermadah, perhatikanlah perbezaan jalan-jalan yang kesudahannya jauh berbeza. Alhamdulillah, kita telah mendengar 5 buah hadis berkaitan Lailatul Qadar. Semoga dapat diambil iktibar dan disampaikan kepada mereka yang tidak mendengarnya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.